الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga ke atas umat Nabi-Nabi zaman dahulu, supaya kamu bertakwa, mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya pada beberapa hari yang dibilangkan. Maka sesiapa di kalangan kamu yang sakit ataupun musafir, uzur tidak boleh berpuasa, dibolehkan kepadanya meninggalkan puasa, maka hendaklah dia menggantikannya pada hari yang lain. Sesiapa yang mampu hendaklah membayar fidyah, sumbangan makanan kepada orang miskin. Sekiranya kamu memberi lebih daripada yang diwajibkan, itu lebih baik kepada kamu. Dan bahawa kamu berpuasa itu lebih baik sekiranya kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang terkandung di dalamnya petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Yang dihormati saudara pengurusi dan Ketua PAS kawasan Kemaman, Saudara Haji Ismail Harun, Saudara Hanafiah Ramli, penolong Setiausaha Perhubungan PAS Negeri, Ustaz Hasri Yusof, Naib yang Ketua PAS Kawasan, Ustaz Ali Abdul Hamid, pengarah Majlis Tindak Kandun Masih, seluruh pemimpin-pemimpin pemuda muslimat cawangan, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terlebih dulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita bersama dengan bulan Ramadan. Bulan kita dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, dihidangkan dengan makanan-makanan rohani dan makanan jismani. Kedua-dua jenis makanan ini diberi pahala yang sangat besar kepada kita, sehingga
kelebihan bulan Ramadan boleh menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan dalam masa setahun, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun. Sembahyang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, boleh menghapuskan dosa yang dilakukan di celah-celahnya, sekiranya ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Betapa besarnya kelebihan ibadat puasa ini, sehingga tidak ditentukan berapa kali ganda. Allah Ta'ala yang mengetahui berapa kali ganda. Allah Ta'ala yang menyimpan pahalanya untuk diberi kepada sesiapa yang menunaikannya di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang dipermankan oleh Allah Ta'ala, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu terserah pada aku dan akulah yang akan menentukannya pada hari kiamat kelak. Dalam bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah Ta'ala untuk mendidik diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Di bulan Ramadan juga Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang membezakan antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Bulan Ramadan juga Allah Ta'ala pilih berlakunya peristiwa kemenangan besar kepada umat Islam. Bulan Ramadan juga Allah memperkenankan doa sekiranya kita mengambil peluang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, Allah Ta'ala mendidik dan melatih kita dengan ibadat puasa supaya kita menjadi manusia yang sebenar, manusia yang berbeza dengan malaikat, yang berbeza dengan binatang. Semua makhluk yang Tuhan jadi ada tugas masing-masing. Malaikat ada tugas, binatang ada tugas, dan manusia ada tugas. Manusia mempunyai tugas yang lebih besar daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala letakkan manusia di atas muka bumi untuk menjalankan tugas memperhambakan diri kepada Allah, untuk menjalankan tugas mentarbiyah dan memakmur bumi ini dengan menggunakan benda-benda yang ada di atas muka bumi, menjalankan tugas amanah untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya tugas ini tidak boleh dibuat oleh malaikat, tidak boleh dibuat oleh binatang. Malaikat mempunyai alam rohani, tidak makan, tidak minum, tidak ada hawa nafsu, tidak berkahwin, tidak beranak dan beristeri. Itu makhluk malaikat yang berada di alam ghaib. Mereka selama-lamanya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh buat kerja lain. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali derhakakan Allah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah supaya mereka buat, dan mereka buat. Apa sahaja perkara yang disuruh oleh Allah supaya mereka melakukannya. Makhluk manusia menjalankan tugas juga berlainan dengan tugas malaikat. Di sana ada yang sama dengan malaikat, di sana ada yang sama dengan binatang, tetapi bukan malaikat, bukan binatang, berbeza. Allah Ta'ala jadikan manusia ini mesti beribadat kepada Allah, berhubung dengan Allah Ta'ala, sebagaimana malaikat juga berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia juga ada hawa nafsu untuk meramaikan zuriat, hidup bermasyarakat. Mereka berkahwin, makan minum, berpakaian, menggunakan benda-benda yang ada di bumi, makan, tetapi tidak sama dengan binatang. Maka ibadat puasa melatih kita menjadi manusia, supaya kita jadi macam malaikat dalam satu masa, menahan diri kita di waktu siang hari, tidak makan, tidak minum,
tidak boleh memuaskan hawa nafsu dalam masa sehari, walaupun perkara ini dibenarkan pada bulan-bulan yang lain, diharamkan pada waktu siang hari di bulan Ramadan, untuk melatih kita supaya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup meninggalkan perkara yang sangat penting, makan minum, sanggup meninggalkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita tinggalkan itu semua seolah-olah kita macam malaikat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya malaikat tidak ada hawa nafsu, kita ada hawa nafsu. Kita terpaksa berlawan dengan hawa nafsu untuk menahankan diri daripada tidak makan, tidak minum, tidak memuaskan hawa nafsu. Di sinilah Allah Ta'ala jadikan kelebihan kepada manusia yang taat kepada Allah macam malaikat, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, yang tidak durhakakan Allah. Martabat mereka lebih daripada malaikat, kerana malaikat tak ada hawa nafsu. Nabi-nabi dan rasul-rasul ada hawa nafsu, melawan hawa nafsu, taat kepada Allah macam malaikat. Di sini kelebihan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam masa yang sama, manusia ada makan, ada minum, ada tubuh badan, memerlukan makanan untuk menguatkan tubuh badan, seolah-olah macam binatang. Tetapi manusia ada akal, diberi fikiran, boleh menilai baik dan buruk, ada rasa malu, ada maruah, ada harga diri. Tidak macam binatang. Manusia bukan macam binatang, manusia bukan macam malaikat. Maka Allah Ta'ala menurunkan peraturan-peraturan kepada manusia supaya manusia beramal dengan peraturan ini di atas muka bumi. Manusia tidak boleh beribadat hanya kepada Allah sahaja. Beribadat kepada yang lain daripada Allah tidak boleh. Walaupun manusia tak nampak Allah Ta'ala, tak boleh berdepan dengan Allah Ta'ala macam malaikat. Malaikat boleh berdepan dengan Allah Ta'ala dengan cara yang layak baginya. Kita dilindungkan, tak boleh nak berdepan sebagaimana malaikat, berdepan dengan cara yang baik. Kita beriman kepada Allah, kadang-kadang menguji perasaan kita, macam mana Allah ni kita tak nampak, tetapi itulah ujian, itulah kelebihan kepada kita. Allah menurunkan Quran yang membezakan di antara perkara yang betul dan perkara yang salah, perkara yang betul dalam beribadat dan perkara yang salah dalam beribadat. Yang betul dalam beribadat hanya memperhambakan diri kepada Allah sahaja. Sembah yang lain daripada Allah itu salah, tak betul. Quran yang membezakan di antara perkara betul dan perkara salah. Diajar oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana nak beramal dengan Quran. Kemudian manusia kena pakai pakaian, kena makan minum. Allah Ta'ala jadikan ada pakaian yang halal, yang wajib, dan ada pakaian yang haram. Ada makanan minuman yang halal, yang mesti kita cari, yang wajib, dan ada makanan minuman yang haram. Pakaian yang wajib, pakaian kita menutup aurat, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Bukan hilang sejuk saja, bukan jaga diri kerana rasa malu saja. Bila kita tutup aurat, kita diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Bila buka aurat, berdosa kerana perbezaan di antara betul dan salah. Begitu juga dalam perkara makan minum. Ada makan minum yang diharamkan, makan minum yang dihalalkan. Semua yang dihalalkan adalah baik, memberi manfaat, memberi kesihatan, memberi kekuatan. Semua makan minum yang diharamkan adalah najis, mendatangkan penyakit, merosakkan tubuh badan kita sendiri. Daging babi, bangkai, agar, dada yang diharamkan itu mendatangkan penyakit. Termasuklah yang diharamkan itu dicari tidak dengan halal, dengan riba, dengan curi, dengan tipu orang, dan seumpamanya, menjadikan barang yang kita dapat, duit,
makanan, pakaian, kenderaan, daripada hasil yang haram, tidak ada berkat. Kita berbeza dengan binatang. Kita mesti mencari cara-cara yang halal. Betul juga Allah Ta'ala mengajar dalam muamalat, dalam kira bicara kita, berniaga kita, bertanam kita, kau kita dan sebagainya. Ada boleh dan ada tak boleh. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan manusia hidup bermasyarakat. Mesti ada pemimpin, mesti berpolitik, mesti memerintah negara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar sembahyang, mengajar makan minum, mengajar nikah kahwin, termasuklah mengajar berpolitik, memerintah negara. Nabi kita mencari negeri untuk berpolitik. Apabila pemimpin-pemimpin Mekah menghalang Nabi, menyekat Nabi, lalu Nabi berhijrah ke Madinah untuk mendirikan kerajaan Islam. Sahabat-sahabat ikut sama untuk mendirikan kerajaan Islam, menunjukkan bahawa berpolitik mendirikan kerajaan Islam adalah wajib. Allah Ta'ala menurunkan Quran untuk membezakan semua perkara. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran yang memberi petunjuk kepada manusia, yang membezakan di antara perkara betul dengan perkara yang salah. Quran memberi petunjuk ibadat yang betul, Tuhan yang sebenar. Quran memberi petunjuk yang betul, pakaian yang betul, makanan yang betul, minuman yang betul, perkahwinan yang betul, termasuklah politik, ekonomi yang betul. Semuanya dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh kerana betul dan salah menjadi satu ujian, maka Allah Ta'ala akan panggil balik manusia, dimatikan, dihidupkan semula. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Tuhan bertanya, adakah kamu kira, kamu ingat kami jadikan kamu begitu saja? Kami jadikan kamu begitu saja, hidup, kemudian jadi muda, tua, makan minum ikut suka, lepas itu mati. Tidak, begitu saja. Tidak. Padahal kamu tidak dipanggil balik kepada kami untuk dihisap, untuk dikira, untuk disoal apa yang kamu buat pada masa hidup atas dunia. Quran menunjukkan kepada kita bahawa manusia dimasukkan ke dalam neraka kerana tak semacam, kerana menyalahgunakan harta, kerana bercakap tak betul, termasuklah politik tak betul, masuk neraka juga. Bermakna Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta ya'tiyana al-yaqin. Lalu ditanya ahli-ahli neraka di dalam neraka pada hari kiamat kelak, mengapa kamu dibakar dalam neraka? Lalu mereka menjawab, masa di dunia dulu kami tak semayang. Ada yang masuk neraka kerana tak semayang. Kami di dunia dulu tak berdiri pada orang miskin. Ada yang masuk neraka kerana tak mengeluarkan zakat, tak bersedekah, tak tolong orang bila dia senang. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ada yang masuk neraka kerana bergaul, bercakap, berbual, berceramah, mendengar majlis yang tak betul dengan Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami membohongi adanya hari kiamat, hatta ya'tiyana al-yaqin, sehingga datang mati barulah kami percaya. Ini satu golongan. Dalam ayat yang lain Tuhan berfirman, yauma tuqallabu wujuhum fil nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim da'fayn min al-'adab wa'anhum la'nan kabira. Dan ingatlah di hari kiamat kelak, ketika ahli-ahli neraka dibalik-balikkan muka, termasuklah jasad mereka di dalam api neraka, sebagaimana dibalik-balikkan
daging ikan yang dipanggang, yang digoreng di atas api yang jatuh. Ketika dibalik-balikkan ahli neraka di dalam neraka, dalam kesakitan, lalu mereka berkata, wahai alangkah baiknya kalau di dunia dulu kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sebenarnya kami di dunia dulu kami mentaati ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kami. Mereka lah yang telah menyesatkan kami. Wahai Tuhan kami, seksakan mereka dengan seksa yang pedih, dan laknatkan mereka dengan laknat dan kutuk yang sebesar-besarnya. Menunjukkan bahawa di antara mereka yang masuk neraka kerana politik tidak ikut syariat Allah yang ada dalam Quran, tidak ikut ajaran Islam, memerintah negara, tidak mengikut petunjuk yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan pilih di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang mulia ini, berlakunya kemenangan Islam. Pertarungan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Berlaku bulan Ramadan peristiwa Badar, apabila Nabi SAW keluar bersama sahabatnya di Badar. Tiba-tiba mereka terpaksa bertemu dengan pasukan musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya, yang terdiri daripada anak beranak keluarga Nabi SAW. Abu Jahal ni bukan orang Melayu, bukan orang Cina, bukan orang India. Abu Jahal ni orang Arab. Dia beranakkan di Mekah, kena anak beranak dengan Nabi SAW. Bersama dengan Abu Jahal, pok saudara, pok sepuku, kaum keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya, kerana nak menentang Islam, mereka sanggup keluar beramai-ramai dengan jumlah yang besar untuk membunuh Nabi dan sahabat-sahabatnya yang telah berjaya mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Nak runtuhkan kerajaan Islam dengan apa cara sekalipun, nak jatuhkan kerajaan Islam dengan apa cara sekalipun, sehingga terpaksa Nabi berperang. Peperangan Badar yang berlaku pada 17 hari bulan Ramadan, hari Jumaat tahun yang kedua Hijrah, ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya yang berjumlah 313 orang, ketika Abu Jahal dan bala tenteranya yang jumlahnya 1000 lengkap dengan senjata. Di saat yang menakutkan ini, Nabi SAW berdoa, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu la tu'bad. Ya Tuhanku, sekiranya binasalah pasukan yang kecil ini, tidak ada lagi orang yang menyembahmu di atas muka bumi. Maka berlakulah peristiwa Badar yang berakhir dengan kemenangan melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang besar dalam sejarah Islam, sehingga mereka yang hadir dalam perang Badar diampunkan dosa semuanya oleh Allah Taala. Malaikat yang hadir dalam perang Badar, malaikat yang paling mulia di kalangan para malaikat. Di bulan Ramadan juga berlaku peperangan Ain Jalut di Palestin, apabila kaum Tatar yang terkenal dengan ganas, kaum Tatar yang terkenal dengan berani dan gagah, dengan jumlah yang besar menakluk Baghdad, ibu kerajaan Islam di zaman kerajaan Abbasiyah, membunuh setiap yang melintas, tidak kira lelaki, tidak kira perempuan, membakar kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam dalam segala ilmu pengetahuan, sehingga Baghdad menjadi kolam darah, mayat hilang baunya, memakan masa 4 tahun. Dahsyatnya kejatuhan Baghdad. Tidak ada siapa yang berani nak lawan kaum Tatar ini. Mereka memaksa orang Islam meninggalkan hukum Quran, pakai hukum Yasak yang direka oleh mereka. Di saat yang menggerunkan ini, orang Islam tidak meninggalkan. Pada bulan Ramadan berlaku satu bala tentera daripada Mesir
yang dipimpin oleh Raja Qutuz yang melaungkan seruan, "Wah Islam, wahai Islam yang tercinta, selamatkan Islam, Islam dalam bahaya." Orang Mesir keluar dibantu oleh orang Syria. Mereka berjaya mengalahkan kaum Tatar dalam peperangan Jalul di Ain Jalul yang berlaku di bulan Ramadan, yang berakhir dengan kaum Tatar ini masuk Islam. Ahli-ahli sejarah mengatakan kebiasaannya sesuatu bangsa yang dijajah beramal dengan Quran. Di bulan yang mulia ini juga Allah Ta'ala mengurniakan hadiah dengan Lailatul Qadar, satu malam yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebarang ibadat yang berbetulan dengan malam itu diberi pahala 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini bangkali 80 tahun lebih. Umur 80 tahun. Ibadat satu malam saja. Apa sahaja ibadat yang kita buat berbetulan dengan malam Qadar, dia beri kelebihan 1000 bulan. Dan Allah Ta'ala beri juga peluang di bulan Ramadan doa kita diperkenankan oleh Allah. Sama ada Tuhan beri selalu di dunia dalam perkara dunia yang baik, termasuk akhirat, ataupun Tuhan simpan semuanya untuk beri kepada kita pada hari akhirat. Dinyatakan oleh Nabi SAW, "Salasatun la turaddu da'watuhunna al-imamul 'adilu wal mazlumu was-sha'imu hatta yuftir." 3 jenis manusia yang Tuhan tak tolak doa, ialah pemimpin yang betul-betul adil, yang dinilai oleh Allah Ta'ala, orang yang kena zalim, yang kena punyanya, dan orang yang berpuasa, dia berdoa, tidak ditolak doanya. Akhirnya sebelum berbuka, marilah sama-sama kita mengambil peluang daripada waktu yang perkenankan doa untuk kita memanjatkan doa pada Allah bagi kebaikan kita, keluarga kita di dunia dan di hari akhirat.